Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 主所爱的弟兄姐妹们，早安！ Sukacita hari ini saya boleh beribadah bersama, boleh diberikan kepercayaan oleh majelis dan Womenteju Tangmusi untuk membagikan firman Tuhan. 感谢主的恩典，非常高兴今天我们能够，朱堂牧师能够信托我在这里讲道。 Firman Tuhan untuk pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. 今天神的话语就是在列王记下第5章第1到第14节， Kita akan membaca bersama-sama 我们要一起来读。 ayat 1 sampai 7. Mari yang berbahasa Indonesia kita baca secara responsif. Lalu 8 sampai 14 dibaca dalam bahasa Mandarin juga secara berbalas-balasan. 我们第1到第7节用印尼文，第8到第14用中文。 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa tetapi menderita suatu penyakit kulit. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan seluruh pakaian ganti. Ayat ke-7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyakkan pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku." 神人以利沙听见以色列王撕破撕裂衣服，就打发人去见王，说：“你为什么撕了衣服呢？”可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。 以利沙打发一个使者对乃曼说：“你去在约旦河中沐浴去回，你的肉就必得复原而得洁净。” 大马色的河阿巴拿和法尔法，岂不比以色列的一切水更好吗？我在哪里沐浴不得洁净吗？于是气愤愤的转身去了。于是乃曼下去，照着神人的话，在约旦河里沐浴去回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。 Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. 听和思想神的话的人有福了。 Firman Tuhan hari ini diberikan judul Ketaatan yang Memulihkan. 今天的题目就是顺服带来的复原。 Dan ini adalah kisah yang cukup akrab bagi sebagian besar kita. 我们大部分对这个故事非常的熟悉。 Di dalam pembacaan menjelaskan ketika Naaman taat,
saat itu juga pemulihan secara kesehatan terjadi dalam hidupnya. 这里说到，当乃曼在那顺服的那一刻，他就得到痊愈了。 Tapi sesungguhnya pemulihan, kesembuhan apa yang kita perlukan saat ini selain kesembuhan fisik? 我们这时刻，我们需要的是除了肉体的治疗、肉体的复原，我们还希望什么东西能够复原呢？ Ketaatan sering juga memberikan pemulihan secara rohani, mental, bahkan relasi. 因为顺服多少时候使我们在关系上、我们灵命上复原。 Cerita ini terjadi dimulai di negara Aram. 这个故事发生在阿兰国， Dan pada masa itu Aram adalah negara yang kuat. 当时这个阿兰国是一个强国。 Kalau kita lihat di peta ini ada beberapa negara yang salah satunya Israel yang sudah terpecah dua. Yang di Israel di sebelah utara itu 10 suku, lalu yang lebih kecil di selatan itu Yehuda. 我们看到从这个地图，我们看到有以色列分成两国，北国就是以色列有4个支派，而南国有2个支派。 Kalau kita baca, kita tahu Israel pernah dikalahkan oleh Aram. 当我们读的时候，我们看到以色列曾经败于阿兰国。 Sehingga di ayat 6 dan 7 kita bisa melihat bagaimana surat nada dari surat Raja Israel, Raja Aram kepada Raja Israel. 当我们看第6、第7节的时候，我们看到阿兰国写给以色列的一封信。 Situasi seperti ini seperti di Tiongkok kuno pada cerita Samko, satu kerajaan saling berperang melihat siapa yang lebih kuat. 就这个故事，好像在中国的《三国演义》里，看哪里一个国家是更强大的。 Di era itu tentu masa perang-perang siapa yang kuat secara fisik, siapa yang kuat secara militer itulah yang memimpin. 当时的时代，如果一个国家它的军事实力比较强大，那就是他们统治。 Kita bisa membayangkan posisi Naaman. 所以我们可以知道，那时候这个乃曼的地位， Dia bukan orang sembarangan, 他不是一个随便的人， panglima perang, 他是个战争的元帅。 orang yang sangat penting bagi negara Aram. 阿兰国最重要的首要人物。 Dan saat ini kita di dalam gambar ini kita tahu Naaman seorang panglima perang sudah pasti penuh dengan kekuasaan. 我们知道乃曼他是一个元帅，应该是非常有大的势力。 Dari zaman dulu sampai sekarang kita tahu orang yang kekuasaan banyak juga manfaatnya. 我们自古至今，我们知道，如果有权势的人，他的用处很多。 Dengan posisi dia sebagai panglima, dia sudah pasti mendapatkan kompensasi atau gaji yang besar dari negara Aram. 因为他是一个元帅，我们可以想象他所得到的这个薪水是很大的。 Setiap kali pergi perang, mereka menang itu tentu mereka juga merampas harta benda di sana dan dibawa pulang. 就是战争胜利的时候，他们会掳回很多的东西，战胜品。 Dan sudah pasti Naaman mendapatkan bagian. 我们知道乃曼一定得到了他的部分。 Kita melihat seorang yang begitu berkuasa. 我们看如此有权势的人， Dengan kekuasaannya dia bisa mendapatkan berbagai kekayaan. 从他的权势，他得着了很多的财富。 Dan sama seperti sekarang dengan kekayaan memang banyak sekali hidup ini seperti menjadi lebih mudah. 我们看现在也是，因着我们有很多的财富，因此我们的生活更加的方便。 Misalnya Hotman Paris begitu dia sakit anaknya sewa private jet ayo ke Singapura. 就是好像一个大人物，当他孩子一生病的时候，就是可以马上去外医疗。 Kalau yang masih kurang masih harus ngantri BPJS. 就是没有钱的，我们就要去轮流等待 BPJS。 Tetapi hidup ini tidak ada yang sempurna. 但是人生是没有完美的， Kekayaan bisa memberikan banyak manfaat di dalam hidup. 财富给我们在生活上很多的用处。 Tetapi dalam hidup Naaman kita melihat kekuasaan dan kekayaan bukan segala-galanya.
但是我们从这个乃曼的故事，我们看到权势和财富并不是万能。 Dan kita melihat seorang yang gagah di medan perang, seorang yang begitu kaya, tetapi dia menjadi tidak berdaya ketika penyakit menghampiri dirinya. 一个英勇的勇士，拥有财富的人，当他面对疾病的时候，他一无所能。 Di dalam cerita Tiongkok kita juga tahu Raja Qin Shi Huang ketika dia di puncak kejayaannya. 我们知道这个中国的故事，秦始皇他在最高峰的时候， Dia juga ingin menikmati kekuasaan dan kekayaannya untuk selama-lamanya. 他很希望能够享受到永永远远。 Sebagai seorang kaisar yang penuh kuasa, dia bisa mengutus orang paling pintar untuk mencari obat untuk tidak mati. 他成为一个国王，因此他能够差派很多的聪明人去找。 Tapi kita tahu misi yang gagal dan dia meninggal di usia 51 tahun, cukup muda. 他要去找那个长生不老的药，但是他失败了，他死于51岁， Sama seperti Naaman. 就好像乃曼一样。 Uang bukan segala-galanya. 财富并不是万能， Kekuasaan bukan segala-galanya. 权势也不是万能。 Ketika kita berbaring di rumah sakit dengan kekayaan yang banyak, apakah itu bisa kita nikmati? 当我们躺卧在病台上的时候，我们能够享受财富吗？ Sering sekali orang ketika sakit bahkan menghamburkan miliaran rupiah, tapi tidak bisa membeli kembali kesehatan, tidak bisa membeli nyawanya. 当一个人他有钱，他生病了，他花了很多钱也买不到健康和他的生命。 Sehingga sering sekali ketika sampai kepada ujung kekuatan kita, barulah kita menyadari, oh ada kekuasaan yang melampaui kekuasaan di dunia ini. 到一个地步，我们真的不能再做的时候，我们才知道，在我们以外有一个超越的能力。 Sehingga kadang-kadang gampang menginjili di rumah sakit. Kadang-kadang gampang menginjili, 比较简单去医院传福音. Jadi kita lihat, ketika kita sakit kita menyadari kita tidak berdaya. 当我们病痛的时候，我们才知道我们是一无所能。 Aku memerlukan kekuatan yang lebih besar. 我需要有更大的能力。 Bagi iman kita, aku memerlukan anugerah. 在我们的信心里，我们需要恩典。 Tapi di balik kehebatan kekuasaan Naaman, mari kita lihat di rumah tangga Naaman. 当我们看这个乃曼的，在他的权势和有钱的背后是什么样的？ Biasanya kalau orang sudah pejabat berkuasa, kesan kita pasti galak dan sewenang-wenang. 一个有权势的人，他在家里应该是一个一无是党的人。 Tapi sepertinya di dalam rumah tangga Naaman ini ada suatu keterbukaan, ada relasi yang cukup akrab antara majikan dengan budak-budak di rumahnya. 但是我们可以看到乃曼的家庭，他与他的这个奴隶他们非常的开放开通。 Ketika dia sakit, kalau dia seorang majikan yang jahat, sudah pasti yang bawahannya bersyukur, syukur lo, gitu kira-kira 就 gitu. 他是一个很坏的元帅，那他生病的时候，他的奴隶们一定会感到高兴。 Tapi di sini ketika dia sakit, budak yang dia bawa dari Israel ke Aram itu peduli. 但是当他生病的时候，他从战奴地带来的一个奴隶去关心他。 Naaman dan nyonya Naaman sepertinya juga tidak terlalu jaim, kata orang Jakarta. Mereka juga berkomunikasi dengan orang yang bekerja bagi mereka. 这个乃曼他跟他的部下、跟他的奴隶，他们很开放的会沟通。 Sehingga budak yang dibawa pulang untuk melayani istrinya berani datang kepadanya. 以至于那事后他的奴隶能够敢跟他讲话。 Dan berkata kepada nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya.
若是我的主人能够愿意去见我在撒玛利亚的一个先知，他的病一定会痊愈。 Sebagai seorang panglima, sudah pasti dia mendapat kesempatan mencari dokter yang terbaik di Aram, bahkan di negara sekitar. 一个元帅，他如此的元帅，一定在他的国家里找到了很多的医治，甚至到邻国去。 Keterbukaan. 他的开通， Dan boleh dikatakan juga rendah hati. 也可以说他的谦卑， Mau mendengar kepada seorang yang sangat tidak penting di keluarganya. 愿意倾听一个在家里没有地位的小人物的声音。 Tapi kemungkinan dia juga tahu, sudah menyaksikan bahwa di Israel mereka memiliki Tuhan, kehidupan rohani yang memang lebih dahsyat. 也许他也曾经听过，在以色列他们是属灵方面有一个很特别的。 Mereka cukup rendah hati untuk kemudian mendengarkan suara Tuhan melalui budak yang tidak penting di dalam keluarganya. 他很谦卑的，愿意通过这个小人物、一个奴隶、一个小人物的声音来听到神的声音。 Dan sama seperti kita, kalau kita mau pergi berobat, apalagi kita tahu, wah itu hebat, pasti kita coba bawa uang sebanyak mungkin. 就好像我们，当我们要去见一个医生，我们知道这个医生很出名的，我们会带了很多的钱。 Dan ini juga menunjukkan betapa kayanya Naaman. Dia membawa 10 talenta perak, 6.000 sika emas dan 10 pakaian ganti. 我们可以看到他何等的富有，他带了银紫色他连的金子6000克勒。 Kalau zaman sekarang kita tadi pagi buka lemari sampai bingung mau pakai yang mana, terlalu banyak bajunya. 也许我们早上把衣橱打开，我们看到好多的衣服，我们要选哪一件呢？ Tapi di masa itu pakaian adalah sesuatu yang menunjukkan kemewahan. 当时的时代，衣服是我们嗜好的东西。 Orang mungkin punya 1 atau 2 saja. 也许人只有1、2件， Dan ini menjadi suatu hadiah yang sangat berharga di samping emas dan perak. 因此它成为一个非常宝贵的东西，除了金子和银子。 Dan di sini kita juga bisa melihat ketegangan dan kuasa relasi antara kerajaan Aram dan Israel. 这里我们可以看到这个阿兰国与以色列国的差别。 Di ayat 6 dikatakan ketika Raja Aram menulis surat kepada Israel dengan nadanya, dengar. Ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus hambaku Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari segala penyakit kulitnya. 信上说：“我打发臣仆乃曼去见你，你接到自信，就要治好他的麻风病。” Jadi kita bisa melihat ini mingling, perintah yang tidak bisa diganggu. Naaman harus sembuh. 我们可以看到这个命令是必须遵循的。 Kalau tidak sembuh, kamu tahu sendiri Raja Israel resikonya seperti apa. 若是你医不好，你就要去面对它的后果。 Sehingga tentu Raja Israel menjadi gentar. Siapa aku ini? Bagaimana aku bisa menyembuhkan orang ini? 当然，以色列王感到非常的战惊，因为我是谁呀？我如何去医治他呢？ Memang raja ini sepertinya mau cari pasal, kata orang Medan, mau cari pasal dengan aku. 就好像我们常说的，这个人向我找茬。 Dan di saat itu Elisa, Nabi Tuhan mendengar dan memberikan berita kepada raja supaya Naaman dikirim kepadanya. 以利沙听到了，他就打发人告诉国王，叫这个乃曼来见他。 Lagi-lagi di istana Raja Israel kita melihat kekuasaan, jabatan sebagai raja bukan segala-galanya. 从这里我们看到以色列王他的地位完全不是一切。 Dua raja yang besar penuh kekuasaan tidak berdaya menghadapi suatu penyakit. 两个国王，他们对这个疾病一无所能。 Penyakit kulit saja membuat kerajaan Aram, kerajaan Israel kalang kabut. 因为一个这个麻风病，令整个的国家翻天地覆。 Naaman juga pasti berpikir, ini memerlukan
tindakan yang luar biasa. 乃曼就想，这个病应该有一个特殊的行动。 Dan kita tahu, kemudian Naaman pergi ke rumah Elisa. 乃曼就去以利沙的家， Ketika ada pembesar datang, jauh-jauh sebelum dia sampai ke kota Medan, kan tim advance-nya sudah datang. 应该大人物要来的时候，我们迎接队已经等待了。 Mungkin kepala desa sudah menunggu di gerbang desa. 也许村长已经在村门口等待了， Tapi ketika Naaman sampai di depan rumah Elisa, 但是乃曼来到这个以利沙的门口， Elisa tidak keluar menyambut dia. 以利沙没有出来迎接， Elisa hanya berdiam di dalam rumah. 他静默在家里。 Ini sangat wajar kalau seorang pembesar datang, tapi kita kayak acu tak acu, tentu marah dia. 就是一个大人物来到我们的面前，我们怠慢他，他一定会生气的。 Lalu terdengarlah suara yang pesan dari Elisa. Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau akan menjadi tahir. 那以利沙就吩咐他打发人去对他说：“你就去约旦河沐浴7次，你的病就会痊愈了。” Apa-apaan ini? Ini sungai Yordan kotornya lebih kotor dari sungai Babylon di Siantar. 他说：“这个约旦河比现打的河还肮脏。 Saya orang Siantar. ”我是现打人。 Dan dia dari Aram, dari Damsik itu berkata, sungai di tempat kami itu tidakkah lebih bersih? 大马士说：“我阿兰的河比这里还干净。” Abana dan Parpar mungkin memiliki mineral dengan kualitas air yang jauh lebih bersih. 也许他们会选择那个河水的质量更好的河。 Sehingga mungkin dia berpikir, ini sudah sakit kulit, masuk lagi, apa bukan tambah parah? 我已经到了皮肤病，再叫我进去这个肮脏的河，那不是更糟糕吗？ Lagi-lagi Naaman dibalik mungkin ego sebagai pejabat, dia juga seorang yang mau mendengarkan bawahannya. 这个乃曼虽然他的地位高，但是他愿意听下属的话。 Sudah 2 kali. Pertama, dia mendengarkan budak yang tidak penting di dalam keluarganya. 第一，他听在家里一个不重要的人物努力的声音。 Biasanya sudah sampai panglima, dia hanya memerintah, bukan mendengar. 元帅的普通上是命令，没有聆听。 Tapi dia adalah seorang pemimpin yang baik, mendengarkan suara dari mana saja. 但是他是一个好元帅，他愿意听下属的话。 Sehingga bawahannya berani datang kepadanya walaupun lihat dia udah marah-marah. 下属勇敢的来到他的面前，虽然他已经在发脾气了。 Lalu ayat 13 dikatakan, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh kamu melakukan hal-hal yang lebih susah, tidakkah akan kamu lakukan? Apalagi hanya berendam di sungai Yordan. 他的仆人进前来对他说：“我父啊，先知就吩咐你做一件很难的事，你岂不怎么做吗？何况说你去沐浴而得洁净呢？” Naaman pertama mendengarkan suara dari budak yang tidak penting di rumah tangganya. 第一的乃曼愿意聆听那个不重要人物的声音。 Kedua, dia juga bersedia mendengarkan masukan nasihat dari bawahannya. 第二，他也愿意去听他的下属的意见。 Dan ini yang menentukan. Akhirnya dia taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Elisa. 这就是关键。以后他接下去，他能够去遵循以利沙的命令。 Ketika Naaman merespon dengan ketaatan, disitulah anugerah Tuhan dicurahkan. 当这个乃曼他顺从的那一刻，恩典就临到了， Pemulihan terjadi. 那得到了痊愈。 Sering sekali Tuhan sudah menyediakan anugerahnya. 多少时候，上帝已经预备好了恩典。 Anugerah Tuhan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakular. 神的恩典不是常常以惊天动地的大事来 Tidak 到， selalu muncul dalam mujizat yang membuat kita terbelalak. 也不是令我们感到惊奇的神迹。 Tetapi itu melalui Elisa Tuhan berkata, mandi di sungai Yordan.
但是上帝通过以利沙，只有去约旦河沐浴， sungai yang kualitasnya tidak kurang bagus. 水质不好的河。 Tentu kepemulihan itu bukan dari sungai Yordan. 当然，那个痊愈的关键并不是这个河， Tetapi Tuhan memakai sungai Yordan menjadi sarananya, alatnya. 而上帝利用这个约旦河成为他的器皿。 Melalui sungai ini Tuhan mencurahkan anugerahnya, memberikan kuasa pemulihan kepada 通过这个 Elisa. 约旦河，上帝倾覆给这个以利沙。 Anugerah dan perintah Tuhan tidak selalu muncul dari hal-hal yang besar. 因此，神的恩典并不是通过很大的事， Bukan dari orang-orang yang besar. 并不是通过大人物。 Ayo semua bertobat, ayo berikan dirimu dan sebagainya. Mungkin kita berpikir kalau ada KKR dari pengkhotbah yang hebat. 当我们听到一个大名鼎鼎的大人物在讲道的时候，我们就悔改，并不是这样的时候。 Tetapi Tuhan sering berbicara dari hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari, dari sesuatu yang mungkin kita anggap tidak penting. 也许上帝能够通过在我们的日常生活当中，我们看到的细微不重要的事情，神通过这个事情大事。 Perintah Tuhan tidak selalu juga yang membuat harus dengan susah sekali. Ayo puasa 40 hari 40 malam. 神的命令也不是一定要通过一个高难度的一个办法，就是你要禁食40天40昼夜。 Tuhan menuntut ketaatan. 上帝所要的是顺从， Sama halnya dengan kehidupan kita. 就好像我们的生活中， Berapa banyak macam penyakit yang datang hanya karena kita sulit mendengar. Jangan makan gula, ayo kurangin garam. 就像我们的生活中，多少时候我们没有有劝告我们说少盐少糖， Perintah yang sederhana. 很简单的一个命令。 Saya akhir-akhir ini memang lagi promosi. 现在我正在推荐 Pendeta sehat. 健康的牧师， Nanti tularkan kepada jemaat. 然后你就把它传给会友们。 Jadi saya juga, tadi Musa ada tanya, pelayanan saya penempatan khusus. Saya pendeta di wilayah 2, penempatan khusus untuk tahun ini di Bilanga Research Center sebagai tim research dan juga di Langham Preaching untuk pelatihan khotbah. 这个我是特别差派来的做培训的工作。 Jadi pelatihan itu sering kami juga ke daerah-daerah. 培训的时候，我们常常去一个小地方。 Lalu kadang-kadang ketika ada seminar, kalau di Indonesia itu selalu makan lalu ada kerupuk. 在研讨会的时候，我们会常常吃kerupuk。 Bukan saja apapun makannya, minumnya teh sosro, tapi apapun makannya, tamannya kerupuk. 无论吃什么都有这个炸饼。 Saya hanya tanya, kerupuk ini manfaatnya apa sih? 这个kerupuk有什么用处呢？ Kerupuk ini menagihkan. 使我们吃了过瘾。 Jadi, dan ini hanya tepung-tepung dikasih perasa, digigit kriuk-kriuk membuat Anda ketagih. 只不过是一些粉，放了一个色料，让你觉得吃了过瘾，还要吃。 Tapi kalau berlebihan, dia jadi gula di dalam tubuh Anda. 我们吃了过多，并使我们的糖分提高。 Puji Tuhan. Lalu ada beberapa pendeta, benar juga ya. 然后有些人说，对呀、 Berapa bulan kemudian ketemu, dia bilang, Kak, saya sudah tidak makan kerupuk. 几个月见到的时候，他说：“哎，我没有吃炸饼了。” Kurangin garam, kurangin gula, kesehatan dimulai dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. 我们要健康很简单的是少盐少糖。 Tapi berapa sering kita hanya anggap enteng. Sampai ketika dokter bilang, wah ginjalmu sudah ini, sekarang sudah kolesterol, sudah ini. Harus transplantasi, baru kita panik. 多少时候我们没有去注意，直到我们的医生说你必须这样的很严重的病的时候，我们才醒悟过来。 Yesus juga berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Allah.
耶稣也是说过，人活着不是单靠食物，乃是靠着神口里所出的一切话。 Setiap hari hampir mungkin kita tidak lupa makan 3 kali tambah 2 snack. 多少时候我们每一天3餐就加到2次的甜品， Berapa banyak kita makan firman Tuhan? 我们吃了神的粮食有多少呢？ Berapa banyak kita menikmati firman Tuhan, membiarkan firman itu dikunyah-kunyah masuk menjadi nutrisi bagi tubuh kita. 多少时候我们将神的话好好的聚焦进去我们里面，成为营养呢？ Paulus juga mengingatkan, janganlah terbenam matahari sebelum padam amarahmu. 保罗也曾经劝告，不可含怒到日落。 Baru tadi pagi diingatkan melalui khotbah. 早上才提醒我们，通过讲道的时候， Keluar ketemu lagi sama orang yang ngutang dia udah 3 tahun gak bayar. 出到外面看到欠他3年再不还的人， Lalu timbul amarahnya. 他是心就发怒了， Sepanjang jalan marah-marah hampir tabrak orang. 在整个路上就在那边发怒愤怒，这到要撞人。 Makan-makan ngomel-ngomel lagi. 他的嘴还在唠叨， Wah, anak udah pasang headphone dia masih nggak sadar. 孩子已经到耳机了，他还不知觉。 Malah mikir-mikir lagi sampai kata anak muda overthinking. 到晚上的时候也是在在想， Sampai nggak bisa tidur. 以至于不能难睡，不能睡 Besok 觉。 darah tinggi naik. 然后明天血压增 Firman 高。 Tuhan mengatakan, jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 神的话语说，不可含怒到日落， Untuk kebaikan kita. 这对我们有好处， Rohani juga fisik kita. 对我们的身心灵有好处， Tidak terlalu rumit. 并不很复杂的， Serahkan sama Tuhan. 交托给上帝。 Tuhan, saya percaya. 神啊，我深信 Memang uang ini masih penting bagi saya. 这些金钱对我非常重要， Tapi marah-marah juga, ya aku nggak bisa. Mau dipenjarakan juga percuma. 我大发雷霆，我把它放到监牢里也没有用的。 Aku serahkan kepadamu Tuhan. Tolong aku supaya amarah ini padam. 求神你帮助，让我这个怒气能够平息。 Malam hari ini aku bisa tidur dengan damai sejahtera. Tidak diingat-ingat lagi perkara yang tidak menyenangkan ini. 那我今天不再去思想这个事情，有一个安宁的觉。 Anugerah Tuhan tidak selalu muncul dengan perintah-perintah yang menyulitkan kita. 神的恩典并不是通过一个很难去 Tapi 做的命令， perintah yang sangat sederhana, yang Asik. hanya menuntut kita mendengar lalu melakukan. 神的命令很简单，让我们去领听、去实行。 Dan anugerah Tuhan ini kalau di dalam cerita ini juga bukan hanya untuk orang Kristen, apalagi hanya eksklusif untuk orang Metodis. 这个教训也不是单单给信徒，或是给我们卫理的人。 Dia juga bukan hanya eksklusif untuk orang Israel, walaupun zaman itu mereka berpikir ini Tuhan kami, ini cuma milik kami, anugerahnya hanya untuk kami umat pilihan. 他也不是单单给以色列人，因为以色列人认为这个神是我们的神，我们是他的选民。 Tapi melalui kisah Naaman ini kita melihat nama Tuhan dipermuliakan. 但是我们看到神的名的被荣耀， Budak remaja di rumah Naaman menjadi agen Tuhan. 我们看到就是在乃曼家里的一个小奴隶，他成为他的使者， Memperkenalkan iman Israel kepada Naaman. 将他的信心在乃曼的面前展示出来。 Kuasa dan anugerah Tuhan itu adalah universal. 神的权势和恩典是普世的， Tidak hanya untuk 1-2 orang atau orang yang eksklusif. 并不是一两个人，或是一个组织的人。 Kalau kita lihat di sini, saya ada taruh satu set perjamuan kudus. 我这里看到一个圣餐的用纸， Dan di Metodis, John Wesley mengajarkan kita adalah open table, meja yang terbuka. 威斯里约翰曾经教导过，这是一个敞开的桌子。 Perjamuan kudus itu adalah sarana anugerah. 圣餐是恩典的器皿， Jadi melalui roti dan anggur, Tuhan mencurahkan anugerahnya kepada semua orang yang percaya.
通过酒和饼，上帝将他的恩典倾覆给每一个人。 Jadi kalau zaman John Wesley, hanya orang Anglikan yang boleh terima. 当时只有安利干的人可以来。 Kalau kamu Lutheran, kamu Presbyterian, ya pulang ke rumahmu. 你是圣公派的，你是什么派的就不能 Membatasi anugerah Tuhan. 限制了神的恩典。 Tapi di sini, di Methodist Open Table, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikanmu kelegaan. 但是在这个卫斯理的他说，凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我必使你得安息。 Naaman seorang asing yang belum mengenal Tuhan. 乃曼是一个外邦人，他不认识上帝。 Melalui budak yang bekerja di rumahnya, kemudian dia tahu ada Nabi Elisa. 通过这个在他家里做工的奴隶，他知道有这个以利沙。 Ketika dia rendah hati mendengarkan masukan kesaksian dari budak ini, kemudian dia pergi ke Israel, disitulah dia mengalami anugerah mujizat dari Tuhan. 因为通过这个小奴隶的见证，他来到以色列，他能够得到了权益。 Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada Naaman. 上帝已经给乃曼了机会。 Penulis Alkitab tidak perlu membahas sampai detail bagaimana akhir hidup Naaman. 圣经里没有写得很清楚，这个乃曼的结局是如何。 Itu adalah antara Tuhan dengan Naaman. 那是神与乃曼之间的事。 Tetapi setidaknya Naaman sudah mendapat kesempatan untuk datang mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan. 但至少乃曼已经有机会来领受到这个恩典。 Pemulihan dimulai dengan ketika kita menyadari aku ini manusia biasa. 恩典，Ya, 他 pemulihan. 敷衍是当我们觉悟到我们的无能， Ketika kita menyadari kita terbatas, 我们觉到我们是有限的， akhirnya mau gak mau kita merendahkan diri kita. 不得不我们必须谦卑下来。 Sudah tidak berdaya. 我们一无所能， Memang sih ada yang orang sudah tidak berdaya masih sombong ada. 但是很多人一无所能的还非常的骄傲。 Tapi di sini Naaman contoh merendahkan diri, membuka hati dan telinga untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. 但是乃曼却谦卑的打开的耳朵来听上帝的声音。 Tuhan berbicara tidak selalu melalui orang yang hebat-hebat. 上帝没有每一次通过大名鼎鼎的人说话， Tuhan bisa memakai siapa saja termasuk budak yang tidak penting di rumah Naaman. 上帝能够用任何人，包括在乃曼家里的小奴隶的。 Yang diperlukan bagi kita kerendahan hati sehingga kita mampu mendengar. 我们所需要的就是谦卑下来，好叫我们能够去聆听。 Salah satu bapak gereja Santo Agustinus berkata, 奥古斯丁曾经说过一句话： jika Anda bertanya kepadaku apa yang dimaksud dengan jalan Tuhan, maka aku akan berkata kepadamu, yang pertama rendah hati, yang kedua rendah hati, dan yang ketiga rendah hati. 他说：“若是你问我何谓道路，那我要告诉你，首先的就是谦卑，其次的也是谦卑，再其次的也是谦卑。 Coba bayangkan aliran air. 你可以想很多的 Aliran air. Kalau ada Oh, mata shuileu. air, mata airnya itu kira-kira dia di sini, setinggi gini ya. 水流在高处， Lalu kita ini tinggi di sini. 我们还比水流更高一点。 Bisakah kita menerima? 我们能够去领受吗？ Kita perlu merendahkan diri, 我们必须谦卑下来， membuka hati kita. 打开我们的心扉， Sehingga ketika air seperti anugerah Tuhan dicurahkan, kita siap menerimanya. 让我们就好像这个水恩典会群流下来，我们就领受到了。 Rendah hati, mendengar, dan menuntun Naaman kepada ketaatan. 我们要去谦卑、聆听，并且顺服。 Tuhan sudah mulai bekerja di dalam hidup Naaman dari awal. 神已经在乃曼
的生命中开始做工了。 Sehingga ketika anugerah dicurahkan, dia mampu meresponi anugerah itu. 当恩典齐留下来的时候，他能够去回应这个恩典。 Yesus juga berkata, 耶稣曾经说过 "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." 我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得安息。 Tuhan Yesus meminta hal-hal yang bukan di luar kemampuan kita. 神要我们做的不是我们的能力以外的事。 Pemulihan terjadi bukan hanya secara fisik pada saat ini. Berapa banyak pemulihan rohani, emosi, relasi yang kita butuhkan. 我们现在所需要的复原，不是肉体，是关系、精神上的。 Bayangkan 2 orang suami istri yang berantem. 我们看到一对夫妇正在争吵， Sama-sama menunggu, kau panggil aku tunggu, dia panggil aku dulu. Aku tunggu, dia panggil aku dulu. 我等着他先叫我，然后他也是等着他开口先叫我。 Apa kata firman Tuhan? 神的话语如何说呢？ Hendaklah kamu saling menghormati. Hendaklah kamu rendah hati. 你们必须谦卑。 Sering sekali ketika marah itu, semua firman Tuhan sepertinya buyar, hilang semua. 当我们的一怒气的时候，神的话好像已经没有了。 Tapi bayangkan ketika 2 suami istri ini kemudian duduk tenang berdoa. 当我们想象这一对夫妇，他们安静坐下来祷告， Firman Tuhan mulai bekerja. 神的话就开始在工作了。 Hendaklah kamu saling menghormati. 你们必须互相尊重。 Dan mulai saling mau tegur, saling tegur. Tidakkah itu terjadi rekonsiliasi? Pemulihan relasi. 因此，他们彼此开口呼唤对方，那就开始和解了。 Mari kita mengambil waktu, kita akan merenungkan kembali. 让我们用一段的时间来思想， Pemulihan fisik, rohani, mental, seperti apa yang aku butuhkan. 在肉体、灵命、精神关系的修复，你需要的是什么呢？ Pemulihan terjadi ketika kita mendengar suara Tuhan. 当这个修复发生的时候，当我们愿意听， Ketika kita mendengar suara Tuhan, lalu melakukan seperti yang diminta oleh Tuhan. 我们听了神的声音，然后按照他所说的去做， Disitulah anugerah Tuhan dicurahkan. 那时刻神的恩典就倾福于你， Dan ketaatanku membuat aku siap menerimanya. 因为我们的顺服，我愿意去领受。 Mari kita minta Roh Kudus membantu kita melihat diri kita sendiri. Apa yang membuatku sulit untuk mendengarkan suara Tuhan? 我们祈求圣灵帮助我们，让我们看到什么东西使我们不能顺服上帝。 Saya meminta tim untuk menyanyikan lagu ini mengantar kita. Mari kita masing-masing mengambil sikap berdoa, meminta Roh Kudus mengecek kita. Apa yang membuatku sulit mendengar suara Tuhan? Sulit untuk menaati firman Tuhan. 我们用这首歌来思想，什么东西使我们很难去听到神的声音，很难去顺服上帝。 Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami hadir di hadirat-Mu.
主啊，我们来到你的面前， Melalui firman-Mu, biarlah telinga kami, hati kami dibukakan. 通过你的话语，让我们的耳朵和我们的心敞开。 Melalui firman-Mu, biarlah kami mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. 通过你的话语，让我们可以遵从耶稣所吩咐的。 Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里必得安息。 Apapun pencapaian kami pada hari ini, 今天我们做到哪里？ apapun pengalaman hidup yang sudah kami miliki, 无论我们在生活中面对什么经历， apapun yang ada masalah yang ada dalam hidup kami, 我们心里面对的问题， kami semua memerlukan pemulihan darimu. 我们需要你来修复。 Relasi yang rusak hanya karena ego kami, 多少时候关系的破裂，是因为我们的骄傲， kami lupa akan firman-Mu. 我们忘记了你的话， Kami hanya mau menang sesuai dengan keinginan kami. 我们按照我们的意念，我们要战胜。 Berapa sering rohani kami juga kering karena kami lupa akan firman-Mu. 多少时候我们的灵命枯干，因为我们忘记了你的话。 Kami tidak memberikan waktu untuk datang mendengarkan suara-Mu. 我们没有破下时间来到你面前听你的声音。 Bahkan ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami juga membiarkan suara-Mu itu tertimbun oleh kesibukan kami. 多少时候我们听了你的声音，我们却让你的声音在我们的忙碌中沉默下来。 Tuhan, kami memerlukan belas kasihan-Mu. 主啊，我们需要你的怜悯， Ampuni kami Tuhan, 赦免我们，神啊， curahkanlah anugerah-Mu. 将你的恩典倾覆于我 Biarlah 们。 roh Kristus yang ada di dalam kami bekerja. 愿耶稣的灵在我们里面做工， Buah roh kerendahan hati semakin nyata. 好叫我们更加的实现。 Membantu kami mampu mendengar ketika Engkau berbicara. 给我帮助我们，让我们你说话的时候，我们能够听到， Tidak hanya mendengar kepada orang-orang yang dihormati, orang-orang yang besar, 并不是听什么我们所尊重的人的声音，而是大人物的声音。 tapi melalui orang yang Tuhan pakai, meskipun orang yang sederhana sekalipun. 而是通过神你所使用的人，虽然是一个很平凡的人， Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. 让你在我们的生命中做王。 Ketika Engkau bersabda, 当你说话的时候， ketika Engkau mengarahkan, biarlah kami siap taat menjalankan permintaan-Mu. 当你带领我们的时候，我们预备好， Sehingga pemulihan terjadi dalam hidup kami. 以至于我们的生命得到了修复， Sebagai satu gereja, 成为一个教会， biarlah kami juga menjadi gereja yang rendah hati, 让我们成为一个谦卑的教会， selalu gereja yang dengar-dengaran akan Tuhan, 成为听神话语的教会， mendengar dan melakukan firman Tuhan, 并且把神的话实践出来， hidup dalam ketaatan, 活在顺从里面。 dan biarlah pemulihan-Mu terjadi atas gereja kami juga. 但愿你在我们的教会修复我们的教会， Semua hanya karena anugerah-Mu. 这一切都是你的恩典。 Dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。